Puan Rashidah lagi cantik tu. Ada apa tu, lantern. Ha. Okay, so kita dah mula recording. Okay, sekarang ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Puan Hajah Rashidah, pada anak-anak semua. Cuma Puan Rashidah jangan peliklah tengok saya ke kiri dan ke kanan sebab saya guna dua skrin. Okay, kita mulakan kita punya kelas dengan bacaan doa. Jadi saya persilakan Sarah untuk bacakan doa. Kemudian diikuti dengan Balkes untuk selawat mubin. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa shrah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Silakan Balkes. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, syukran jazilan Balkes, syukran jazilan Sarah. Okey anak-anak, kalau line anak-anak okey, on je kamera, tapi kalau ada hanging ke atau line macam slow, jangan on kamera. Okey, off je kamera, tapi janganlah tutup terus sound kan, nanti tak dengar pula apa yang kita belajar hari ini. So macam semua orang tahulah, hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 8. InsyaAllah bab 8 kan. Okey, bab 8 ni adalah bab fizik. Bab fizik iaitu daya dan tekanan. Okey, sebelum tu saya share screen dulu. Okey. Right. Bagi tahu saya tahu kalau tak nampak sekarang ni, dia baru nak share. Okey. Okey. Tapi saya macam tak full screen sangat sebab saya ada nak tengok kita punya apa Telegram lah kat belakang tu. Kan? Okay. Alright. So nampak tak? Nampak Sarah. Alhamdulillah. Thank you so much. Okay. So hari ini kita masih lagi dalam tema 3 iaitu tenaga dan kelestarian hidup. Bab 8 daya dan tekanan. Kita fokus pada 8.1 iaitu tekanan dalam bendalir. Okay. Apakah tekanan dalam bendalir? Dalam bendalir pun ada tekanan? Bendalir tu apa? Banyak soalan kan? Okay. So sekarang ni semua orang tengok. Jangan cakap lagi. Jangan cakap apa nama kenderaan ni. Tengok dulu. Tengok dulu. Okay. Alright. Siapa selepas ni saya akan, okay anak-anak tengok gambar ni apa dia. Dan saya harap adalah jawapan dia dalam kepala masing-masing kan. Okay. So apakah nama kenderaan ini? Okay. Saya akan buka Slido. Siapa yang pakai laptop boleh screenshot pula. Scan QR code guna phone. Okay. Siapa yang pakai phone sahaja? Okey, saya akan berikan anak-anak link dia. Okey, sebab tu nak tengok apa ni? Telegram kat belakang ni. Okey, so saya akan bagi link. So anak-anak boleh masuk dalam link Slido tu. Kemudian typekan nombor yang ada hashtag tu kan. Tapi jangan ada space. Typekan je. Dan letak nama sebenar nama pendek pun tak apa. Tapi nama sebenar. Jangan nama glamour sangat. Kan saya tak tahu siapa orangnya. Okay, so sekarang ni saya nak kongsikan link dulu. Link dia, dia punya tu 247448. Okay, sekarang ni kita nak tengok, saya akan sharekan link. Okay, di mana
Anak-anak kena masukkan kod. Ni siapa yang pakai phone lah. Kalau pakai laptop boleh scan je guna phone dia. Okay. Right. Sekejap saya nak letak dekat mana dekat meet kita lah. Okay. Oh bukan. Saya masukkan dalam Telegram kita lah Telegram group. Okay. So anak-anak boleh klik kat Telegram. Okay. Alright. Dan typekan nombor kod. Laila Mastura. Balkes. Oh, kejap. Anak-anak letak nama jawapan, nama anak-anak ke kat situ ataupun nama kenderaan. Macam pelik pula. Ni saya stress kan? Sepatutnya kat situ kita masukkan nama kita. Cuba tengok. Sekejap, saya pun tak tahu. Semalam saya try scan jadi. Ada tak? Tu dah dapat dah. Okey. Oh, terus tuliskan nama. Terus tuliskan nama kenderaan. Apakah Tak nama ada. kenderaan? Ya. Nombor tu tak payah jarak kan Tak payah jarak Dina. Sambung je. Okey, cuba try. Baru 2 orang. Sekarang ni. Bagus Balkes. Balkes jengkaut. Sebab saya rasa macam sepatutnya ada nama dulu. Rupanya dia terus soalan. Okey. Boleh masuk tak? Kalau ikutkan kat sini, tu 3 orang. Bulldozer. Alright. Apakah nama kenderaan tadi tu kan? Bulldozer. Biasa tengok kan kenderaan ni. Boleh type. Ada masalah tak? Apa kena-mengena semua ni kan dengan kita nak belajar apa ni? Crane. Huda cakap crane. Dia tempat Huda ni banyak crane ni. Kan Huda? Okay. Backhoe. Okay. Saida jengkaut. Balkis jentolak. Beza tak jentolak dengan jengkaut? Dina jengkaut. Apa lagi? Bulldozer. Syafiah jengkaut. Balkis jengkaut. Ramai pilih jengkaut. Okay. Saida pun pilih jengkaut. Naili jengkaut. Alright. Backhoe. 12 orang sekarang ni ke kita dan talian semua saya tak nampak Yati. Saya risau Yati dia line tak berapa nak okay kan. Tu saya agak risau lah. Balkis angkat tangan ke apa tu? Tak. Okay. Kejap lah. Itulah tu. Bubuh jentolak. Okay. Ada lagi? Nazira jengkaut. Baru 15 orang. Alia berdoza. Berdoza Alia ke Alia berdoza? Okay. Ada lagi tak? Maksudnya ada 2 orang tak ada ni kan. Okay. Semua saya risau dia keluar masuk. Tadi ada keluar masuk kan. Siapa selain Yati? Siapa? Saya tak perasan. Okay, tak apa. Nak buka Slido ni dia loading lambat. Oh ya ke Hanis? Tinggal Hanis. Tak apalah Hanis. Okay, Hanis cuba bagi voice out je. Apa nama kenderaan tadi tu Hanis? Jentolak. Jentolak. Okay, so sekarang ni kita tengok dekat skrin kan. Ada yang kata bulldozer, ada yang kata jengkaut, ada yang kata jentolak, bulldozer. Sebenarnya tak tulis bulldog. Parah pula. Okay, so semua tu hampir betul. Dan jengkaut pun betul, jentolak pun betul sebab sebenarnya multifunction kan. Okay, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Alright. Okay, kita move. Sekarang ni kita fikir sejenak. Okay. Alright. Anak-anak sekarang ni nak fikir tau. Dan bila ada soalan macam ni, maksudnya ada orang yang bertuah yang akan kita tanya. So, standby jawapan. Ada 4 soalan. Saya nak tebarkan secara rawak ni. Okay, pertama. Apakah pendapat anak-anak mengenai jisim tanah yang dikaut oleh pengaut dia? Jentolak ke, jengkaut tu ke, dia kan ada pengaut dia kan? So, apa pendapat anak-anak tentang jisim tanah tu? Okay, jangan jawab dulu. Ni kena simpan dalam kepala. Okay, kejap lagi kita panggil. Ada 4 soalan. 4 soalan perangsang. Apa yang kita nak belajar hari ni kan? Okay, nombor 2. Okay, nombor 2. Sekejap munculkan. Kita tunggu muncul kat skrin. Okay, bayangkan
dengan jumlah tanah yang sama yang jengkaut tu korek, kan? Kita masukkan dalam karung. Lepas tu pemandu jentolak tu, jengkaut tu turun. Turun, dia ambil karung tu, dia pikul. Dia ambil karung tu dan dia pikul. Anak-anak bayangkan apa berlaku kat pemandu tu. Okay. Alright, tu soalan nombor 2. Ada 4 soalan. Kita tengok siapa yang betul hampa orang hari ni. Nombor 3. Adakah pemandu jengkaut tu, kan, dia akan mengalami kesukaran kalau dia angkut tanah dengan menggunakan jengkaut berbanding dengan diangkat sendiri secara manual. Hoi, hoi ya hoi. Kan, macam cerita Alibaba tu kan. Hoi, hoi ya hoi, pikul tabahan badan dia. Adakah dia akan mengalami kesukaran sama macam kalau dia pikul tanah tu atas badan dia? Kalau dia guna jengkaut lah. Okay. Dan nombor 4. Okay, nombor 4. Apa pendapat anak-anak mengenai peranan jengkaut dalam mengangkat beban? Okay, saya ulang. Apa pendapat anak-anak mengenai peranan jengkaut untuk angkat beban? Okay, ada 4 soalan. Sekarang ni kita nak main. Okay, kejap saya kena minimize. Saya punya komputer ni manja. Sekarang dia tak boleh nak pusing. Okay, nampak tak saya ada wheel of name. Ni memang betul-betul rawak saya tak bias. Okay, so saya akan pilih 4 nama. Bukan saya pilih. Komputer, internet pilih 4 nama. Okay, nama pertama untuk soalan pertama, kedua soalan kedua dan seterusnya. Okay, alright, sekejap Okay, kita spin untuk kali pertama. Soalan 1 dimenangi oleh Nazira. Okay, Nazira standby. Okay, ni soalan 1 Nazira. Okay, saya remove nama Nazira Okay, kita nak pusing kan Nazira muncul 2 kali. Sian Nazira. Okay, kita tengok soalan 2. Siapa kena? Siapa kena jawab soalan 2 ni? Nampaknya soalan 2, Aina. Aina ada tadi kan? Bukan Aina. Alia lah. Dia berpusing. Saya ingat Aina tadi. So, pemenangnya adalah Alia. Alia akan jawab soalan 2. Jangan risau, nanti saya ulang soalan. Don't worry. Okay. Soalan 3. Tengok siapa yang kena. Dia buat surprise. Okay, so yang kena adalah Saida. Okay, Saida soalan 3. Dan yang terakhir. Putus-putus sikit kan? Okay, tak apalah. Yang penting dapat tengok final. Siapa soalan 3 ni? Anis soalan 3. Alright. Soalan 3 pula. Sorry, soalan 4. Anis soalan 4. Ya Allah. Okay. Sekarang kita tengok soalan balik. Kita tengok soalan balik. Kejap Siapa nombor 1 tadi? Saya tak salin pula. Nazira. Okey, silakan Nazira. Apa pendapat Nazira mengenai jisim yang diangkut oleh tanah tu? Diangkut oleh tanah. Jisim yang diangkut oleh pengaut tu. Apa pendapat Nazira tentang jisim tanah yang dikaut tu? Pengaut tu yang kaut. Bukan orang, yang pengaut tu kaut. Apa pendapat Nazira tentang jisim? Pasal tanah ke pengaut? Dia tentang pengaut kaut tanah. So dia nak tengok sekarang jisim tanah yang dikaut tu. Apa pendapat Nazira tentang jisim tanah yang dikaut oleh pengaut tu? Bila dikaut tu, tanah tu ringan je. Tanah tu jadi ringan? Maksudnya sebelum dikaut tanah tu... Bukan. Dia jadi senang dikaut guna pengaut tu sebab pengaut tu kuat.
Okey, sebab pengaut tu kuat. Jadi sebenarnya jisim dalam pengaut tu, jisimnya besar ke jisim dia kecil je Nazira, jisim tanah tu? Besar. Besar kan? So sebenarnya jisim tanah yang dikaut oleh pengaut tu sangat besar. Alright, thank you Nazira. Nombor 2 tadi siapa? Saya Ustazah. Oh, Alia. Alright, Alia. Bayangkan tanah dalam pengaut tu kita masuk dalam karung. Pemandu jengkaut tu turun, dipikul. Apa berlaku dekat pemandu jengkaut tu? Dia tak boleh nak bawa Ustazah sebab berat punya beban. Kan sebab jisim tanah tu terlampau berat. Betul. Okay, thank you. Alia, dia tak mampu nak pikul. Alright, nombor 3 tadi. Ya. Tapi Anis. tanah dekat dalam karung tu tak mampat lagi kan? Betul. Sama juga tanah dalam pengaut tu Nis. Belum mampat lagi. Tapi dia, Anis rasa dia boleh pikul tak? Kalau semua tanah dalam jengkaut tu dia masuk dalam karung, ini dia letak kat belakang dia yang hoi tadi tu. Boleh tak Tak boleh. dipikul? Tak boleh kan? Alright. Nombor 3, Saida. Kalau dia guna jengkaut, adakah dia akan mengalami kesukaran? Macam mana dia pikul dekat atas belakang dia? Tak. Tak. Okey. Selalunya dia akan guna, Saida dapat bayangkan tak? Dia gerakkan jengkaut tu pakai apa? Adakah dia angkut sendiri dengan tangan dia? Ataupun dia guna sesuatu? Alat. Dia punya macam apa panggil Control dia. macam Macam Control. control tu. macam kontrol dia, macam gear dia kan? Alright, okay. So susah tak dia nak gerakkan kontrol dia tu? Padahal tanah tu berat dekat jengkaut, dekat dia punya pengawat tu. Susah tak Saida? Tak susah. Tak Kalau susah. dia tak belajar susah lah. Betul. Betul, thank you so much. Maksudnya kalau dia gerakkan kontrol dia tadi ataupun macam gear tombol tu tidaklah sesusah dia nak gerakkan macam dia nak pikul tanah tu kan? So kita dapat bayangkan, jumlah tanah yang sama. Tapi kalau pikul sendiri berat. Besar jisim dia. Tapi kalau gerakkan guna controller dia, dia tolak-tolak pula. Betul kan? Okay, so nombor 4. Anis ada tak Anis? Ada. Okey Nis, apa pendapat Anis tentang peranan jengkaut dalam mengangkat beban? Peranan. Selalunya siapa yang guna Nis, jengkaut ni? Apa tu yang buat rumah tu? Dia panggil apa? Buat rumah? Oh, yang macam apa ni? Crane tu Anis mainkan tu Oh, okey. Kalau petani pesawah ke guna tak jengkaut? Guna. So penting tak jengkaut ni Nis? Penting. Sebab? Dia boleh mempercepatkan kerja tu. Mempercepatkan kerja. Tentang beban? Kurang sebab dengan bantuan jengkaut tu. Yes, itu yang saya nak. Dengan bantuan jengkaut tu, maka dia boleh mengangkat beban dengan mudah. Kan? Alright, thank you so much kepada yang telah empat bertuah. Jangan risau, kita akan ada lagi wheel of name tu. Okay, tahniah pada semua yang berjaya menjawab dan memberi pendapat tu yang penting. Jangan takut anak-anak dalam memberi pendapat. Voice sahaja. Okay, tapi dalam cara yang baik lah kan. Okey, sekarang ni kita nak tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Saya dah beritahu tadi, 81 adalah tekanan dan bendalih. Kalau standard pembelajaran tentang anak-anak boleh menjelaskan konsep tekanan dalam bendalih dalam suatu sistem yang tertutup. Ini semua kita nak belajar lah. Anak-anak mungkin confuse apa tu tekanan dalam sistem tertutup tu apa. So kriteria kejayaan hari ni ialah anak-anak dapat beri maksud apa tu sistem tertutup. Anak-anak boleh menjelaskan maksud prinsip Pascal dan anak-anak boleh buat pengiraan
lupa saya nak pesan tadi, awal-awal saya dah cakap dah, cuma berapa yang lambat masuk tu, pastikan ada kalkulator sebab kita nak mengira hari ini. Okey, iaitu tentang prinsip operasi sistem hidraulik. Okey, sekarang saya nak pasang video tapi mungkin sound dia tak berapa cantik. Tak apalah, kalau sound dia tak cantik nanti saya terangkan balik Okey, sekejap. Right, saya nak play. Harapnya boleh dengar lah. Hari ini kita nak tengok tekanan dalam bertalin. Assalamualaikum, saya Cik Aisyah. Selamat datang ke channel saya. Dalam rajah ini, air di lubang paling bawah atau terpanjat paling jauh berbanding lubang di tengah dan paling atas. Dan jika diberikan air tambahan kepada botol yang tertutup itu, air akan terpanjat lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama. Kalau dalam kata, jarak tambahan diwakili dengan huruf P. Jom kita cuba. Kita masukkan air ke dalam botol. Perhatikan air yang keluar dari setiap lubang, atas, tengah dan bawah. Ada perbezaan jarak ke? Itulah kalian nanti buku teks, next, jarak Y dan jarak Z. Sekarang ni kita nak bagi tekanan pula pada botol yang ada pada ini. Ada jarak tambahan lah. Cara umumnya jarak tambahan itu adalah seragam bagi ketiga-tiga air yang keluar dari lubang. Sebenarnya nana air dari lubang paling bawah akan terpanjat paling jauh berbanding dengan lubang dari atas. Ini kerana disebabkan oleh tekanan dalam air itu sendiri. Maksudnya kalau air paling bawah bergerak ke tinggi lah sebab paling jauh. Jika air dikenakan ke atas botol plastik itu, air dari setiap lubang akan terpanjat lebih jauh tetapi dengan jarak tambahan yang sama. Macam dalam pelajar tu, jarak tambahannya diwakili dengan huruf P. Dia ada salah lah. Apa yang salah yang anak? Cuba fikirkan. Sebenarnya ni kena buat pemerhatian tau. Tapi saya nak dapat respon dulu. Boleh dengar tak sound dia tadi? Boleh tapi perlahan. Perlahan itulah saya nak try juga buat macam stereo-stereo tu tapi ada masalah pula tadi so dia tak jadi. Tak apa, nanti saya akan upload balik video ni. Saya tak sempat upload dalam YouTube lagi. Nanti saya akan upload. Okay, so nanti anak-anak boleh tengok semula lah. Okay, ini tadi basically tentang air dalam botol. Saya dengan Ustaz buat tadi tu. Kami masukkan air dalam botol. Dia macam dalam buku teks muka surat 100 berapa Berapa muka teks tadi? 103 ke tak salah saya? Bukan. 222. Dalam macam tu lah lebih kurang. Maksudnya bila kita tuang air akan turun. Tapi berbeza mengikut ketinggian lubang lah. Yang belah bawah tu akan pergi jauh sebab tekanan yang dialami adalah lebih tinggi. Tapi bila kita picit botol tu, dia akan mengalami jarak yang lebih jauh. Maksudnya ada pertambahan jarak. Okay, so kat sini apa yang dikendaki ialah anak-anak kena nyatakan pemerhatian anak-anak bagi video ni. Okay, so apa yang kita dapat perhatikan daripada video ni? Sebenarnya dah ada clue sikit-sikit kat situ tu. Okay, ni video pertama. Sekarang kita tengok video kedua. Video kedua ni, maksudnya ada dua video lah kan anak-anak kena buat pemerhatian Okay, video yang kedua ni tak ada suara. Tapi ada gambar, ada video, ada muzik je. Okay, so jangan risaulah sebab dia tak ada penerangan. So kita tengok video kedua. Okay. Tapi kita anak-anak kena catat tau pemerhatian dia. Okay, sekejap saya tunggu dekat skrin kedua saya. Okay, so sekarang ni saya akan playkan video kedua.
Dah nampak kan? So kita ada dua video. Yang video kedua ni kita ada satu botol. Botol tu kita letak 5 picagari. Satu picagari dekat tutup. Dalam botol tu penuh air tau. 4 picagari dekat sisi pada jarak aras yang sama. Dan picagari yang dekat tutup tu mesti ada air juga. Lepas tu bila kita kita tekan picagari tu ke bawah, picagari sisi tu bergerak keluar. Bila kita tarik, dia masuk ke dalam. Tekan ke bawah, bergerak keluar. Kan? Itu yang kita nampak kan? Okay, so sekarang kita nak tengok, apa yang akan berlaku. Sekejap. Sekarang ni kita nak buat aktiviti PAK21, nama dia sepakat untuk bersetuju. Maksudnya apa yang anak-anak kena buat ialah, sekejap lagi saya akan bagi link Jamboard. Okay, so anak-anak kena buka link Jamboard kumpulan masing-masing. Masing-masing dah tahu kumpulan masing-masing kan? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, ikutlah muka surat. So dia ada 5 muka surat, 4 muka surat untuk setiap kumpulan dan muka surat kelima tu untuk perbincangan kelas. Okay, dengan menggunakan sticky note, jangan bincang lagi tau. Ini sendiri punya pandangan. Okay, buka Jamboard masing-masing, kumpulan masing-masing. Ambil sticky note kat tepi tu, lepas tu tulis je pemerhatian anak-anak. Tapi bukan nak buat dua-dua. Kalau kumpulan 1 dengan kumpulan 2, buat video 1 je. Tulis dulu pendapat anak-anak. Semua orang kena tulis pendapat sendiri. Kumpulan 3 dengan 4 tentang video yang kedua tadi, yang picagari. Kumpulan 1 dengan 2, video air pancut tadi. Kumpulan 3 dengan 4, video picagari. First, tulis pendapat sendiri dulu. Kemudian yang ketiga, bila semua orang dah tulis pendapat masing-masing, ketua kumpulan bincang dalam grup masing-masing dekat Telegram pun boleh. Okay, pilih pendapat terbaik, kemudian ketua kumpulan tu boleh letakkan pendapat terbaik tu dekat muka surat 5. Okay, alright. So saya akan sharekan link Jamboard dekat 2 tempat, satu dalam Telegram, satu lagi saya akan sharekan dekat dekat kita punya chat lah, dekat kita punya Google Meet punya chat. Sekejap saya nak copy dulu. Okay, ini namanya aktiviti sepakat untuk bersetuju. Alright. Dalam kita punya kelas kalau dekat Telegram. Okay, sekarang ni kalau dekat Meet, kejap, kat Meet pun boleh buka. So, masing-masing ambil je muka surat masing-masing. Tulis pendapat sendiri dulu, jangan takut bagi pendapat, jangan takut salah tau. Okay, jangan takut salah. Okay, boleh mula sekarang, jangan lama-lama, nanti tak sempat habis kita ni. Okay, buat sekarang. Okay. Sticky note dekat sebelah sini. Kalau tak jumpa sticky note boleh guna teks, tak apa. Buat dulu pendapat sendiri, lepas tu ketua kumpulan pilih pendapat terbaik. Boleh bincang dalam grup. Saya boleh tengok ni grup awak ni. Kalau rasa nak bincang guna Telegram, bincang kat grup Telegram kita. Okay, grup masing-masing lah. Dengan grup kelas pula. Okay, saya bukakan. Pendapat sendiri. Alia tak dapat buka. Kesian pula Alia. Tulislah nama macam ni. Alia boleh tulis kat sini. Ketua boleh bantu Alia. Okay, Alia tak dapat buka pula. Tak apa, kita kena saling membantu ni. Dalam keadaan macam ni. Dekat mana sticky note? Sticky note tu sebelah kiri. Kalau pemerhatian kan? Pemerhatian. Kumpulan 1, kumpulan 2, video 1. Kumpulan 3, 4, video 2. Ada yang tak jumpa sticky note? Nazira tak jumpa sticky note? Ketua tolong Nazira. Dia sebelah kiri Nazira. Kalau paparan saya lah, sekejap. Saya tengok dalam handphone. Kalau handphone, kat mana sticky note? Tulis je anak-anak, jangan risau. Sekejap lagi ketua akan pilih. Bincang. Ada? Jumpa dah Nazira. Okay, so kita tengok perbincangan grup lain. Saya akan masuk je perbincangan. Kena DW. Apa DW tu Aina? Download Oh, Jamboard kena download lah pula.
Okey, ataupun ketua boleh bantu tau. Maksudnya tuliskan dalam kurungan anak buah punya pendapat. Tulis nama dia lah, nama dia, pendapat dia. So yang ada masalah nak tulis sticky note, boleh minta ketua tolong tuliskan atau member lah, siapa-siapa boleh tolong tuliskan. Oh, Aina lah ketua kan. Boleh minta tolong member lah, tolong tuliskan. Aina? Okay, kumpulan 1. Dia kali hitam. Oh, kesiannya Alia. Oh, kalau phone kena download Jamboard. So, anak-anak boleh tak ni nak download? Ataupun siapa yang ada... saya dah bantu tuliskan. Betul-betul. Siapa yang ada komputer boleh bantu tuliskan. Balkis pun boleh tu. Tuliskan pendapat awak. Nanti ketua ke member yang boleh tulis, tolong tuliskan. Tu Idina untuk kumpulan 2 dah volunteer. Kenapa Syafia dah hilang otak? Ketua main peranan. Atau ahli member tolong. Kesian Aina. Okey, dia tolonglah dia. Dia tuliskan. Dia boleh tuliskan dia untuk grup 3. Boleh Ustazah? Siapa yang tak boleh nak tuliskan tu, tolonglah bagi dekat dia, nanti dia tolong tuliskan. Tulis nama dia. Anis kalau tak boleh tulis dekat Jamboard, Anis minta dia yang tuliskan. Okay. Saya lompat-lompat grup dah ni. Dekat Jamboard 1 belum ada apa-apa. Jamboard 2 belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Tapi dah nampaklah ramai penghuni dekat situ. Jamboard, nampaknya Jamboard 4 dah masuk 2 pandangan. Okay, tahniah. Lagi 2 pandangan untuk 4 dan ketua dah boleh pilih lah pandangan terbaik dan letak dekat nombor 5 ni. Muka surat 5. Tulislah nama kumpulan tau. Ustazah, Ya. lepas dah tulis dekat sticky note tu tekan save Tekan save. Boleh tekan tak? Okey, kejap Aina dah boleh. Oh, Aina dah berjaya download nampaknya. Okey, silakan Aina. Laila tak dapat buka, kesian Laila. Laila minta bantuan member, Laila. Minta bantuan Sarah. Ustazah, Ya. maknanya sticky note ni seorang je lah tulis yang paling terbaik. Bukan. Sepatutnya semua orang kena tulis. Kemudian maksudnya setiap orang kan ada pendapat masing-masing. So itu maksudnya kita letak pendapat kita. Lepas tu ketua akan bincang yang mana, ajak member bincang lah. Yang mana pendapat terbaik. Okey, pendapat terbaik tu dia akan bawa ke muka surat 5. So dia akan tulis dekat sini pendapat kumpulan 3 apa yang terbaik. Macam tu lah. Okey tak Balkis? Faham tak? Faham Ustazah? Okey. Ada masalah boleh tanya. Nazira siap tulis curi-curi. Syafia boleh pula ambil Okay, ada masalah boleh tanya boleh beritahu. Tulis je dulu nanti baru bincang yang mana paling best.
Alright. Come on anak-anak, come on. Saya bagi lagi 1 minit. Cepat, fighting. Kumpulan 1 dah ada 2 pendapat nampaknya. Kalau tak dapat sticky note, pakai je teks tu. Kan ada huruf T tu kan? Pakai je tu pun boleh. Okay, kumpulan 2 dah ada 1 pandangan. Kumpulan 3 pun dah ada. Saya tak tolong tolakkan. Okay, kumpulan 4. Oh, dah ada 3 pandangan dah kumpulan 4. Cantik susun. Lepas ni kumpulan 4, dah kalau cukup 4 boleh tengok mana yang terbaik, tampal dekat muka surat 5. Okay. Alright. Jangan nangis. Siapa yang nangis ni? Ada simbol nangis. Ustazah, Dina Ya. apa salah? Dina. Siapa yang panggil saya tu? Ustazah, Idina dia kumpulan berapa? Idina salah kumpulan. Oh, saya salah. Saya Dina kumpulan 2. 2. Ini kumpulan 1. Kat mana? Dekat grup? Masya Allah. So Dina, okay Dina, macam mana? Dina, saya masukkan balik kumpulan 2 lah. Kesian Dina. Okay, kejap adalah Dina dalam kumpulan 2? Betul lah. Mana Ustazah? Kumpulan 2 tu. Bukan. Dekat kat Jamboard ni, saya dekat kumpulan 1. Oh, ya ke? Tak boleh letak kat kumpulan 2? Itu saya tak tahu macam Nak mana. Liza dia cari kopi, dia kena bawa balik. Oh, okey Zah. Dia salin balik. Dah Zah. Dah. Saya dah tahu dah macam mana. Oh, kau salah tulis ke? Masya Allah. Okay. Dina Sorry, buatlah I know. awak lah Dina ni. Okay, so patutlah terlebih dekat kumpulan 1 ni ha. Sana. Okay, so kumpulan 1 dah boleh pilih yang terbaik ya? Yati tak ada kan? Pendapat dia macam mana? Tak apa, kalau Yati tak ada, biarlah macam mana pula kita nak panggil dia. Sian pula. Yati di mana kau? Okay, maknanya 3 Tiga je lah. Saya pun tak perasan nama Yati tadi. 3 je lah dia. So nanti letak yang terbaik tu dekat nombor 5. Okay? 3 orang je cukup. Okay. Okay, Ustazah. Sama. Kumpulan 4. Saya nak edit. Oh, boleh. Alright. Kumpulan 4 dah settle, dah boleh tulis dekat, boleh bincang yang terbaik. Adakah kumpulan 4 setelah berbincang? Mari kita tengok. Kumpulan 4. Pilih yang terbaik, pilih. Bukan pilih, bincang. Apa pula pilih? Pilih yang mana yang paling terbaik untuk video kedua bagi kumpulan 4. Belum ada ke ni? Kumpulan 3, Aina, Dia, Anis. Kumpulan 2, Dina dah masuk dah. Dina dah masuk. Ica, kau tempat lain tu Ica. Ya Balkis, apa Balkis tak dengar? Ica Zah. Dia sangkut pula. Wisha. Nampak Wisha? Wisha tersangkut kat mana? Ada ni? Tu, sticky note. Tapi saya nampak Wisha punya kat Jamboard. Wisha punya kat Jamboard. Wisha punya jawapan dekat Jamboard. Satu ada? Balkis dah tindih dah tu. Alright. Dah cantik dah. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengah-tengah tu siapa punya? Jika terdapat tekanan pada botol, maka air akan terkeluar pada botol dengan laju. Okay, so Saida tolong bantu bincangkan kawan pendapat mana yang terbaik untuk video 1. Edina bincangkan kawan pendapat terbaik untuk video 2. Nanti tulis balik atau tampal. Boleh tak copy paste? Tampal je. Kalau boleh copy paste, tampal dekat apa ni? Muka surat 5. Ada orang tambah muka surat dah. Yati dah masuk. Alhamdulillah. Okay. Muka surat 5 tau. Tampalkan yang terbaik kat muka surat 5. Yati okey tak Yati? Yati boleh respon? Yati. Tak apa Yati. Nanti saya bagi rakaman saya upload YouTube. Tengok dekat link je.
Okay, come on anak-anak. 1 minit lagi. Cepat. Pendapat terbaik. Come on, come on. Ustazah, kenapa kita orang punya ada 6? Saya pun tak tahu siapa tambah lagi 1. Tapi biarlah. Yang ke-6 tu jangan kacau. Saya pun tak tahu macam mana dia jadi 6. Tak apa, tak apa. Tak ada masalah pun. Kan? Okay. So, kita nak tengok pendapat terbaik setiap kumpulan. Ni kumpulan. Anak-anak tulis kumpulan berapa? Huda kumpulan 4. Okay, baru nampak. Okay. Right. Kumpulan 4 dah settle. Okay. Lagi. Kumpulan 4 dah settle. Kumpulan 3 lagi 1 kat ni. Dia okey tak dia untuk kumpulan 3? Aina? Tak sempat saya nak baca perbincangan awak. Alright. Ustazah, Ya. kalau dah pilih tu nak buat apa? Dah tampal belum dekat nombor 5? Yang terbaik tu? Sampai kat nombor 5. Yes. Jangan lupa tulis nama kumpulan. Jangan lupa tulis nama kumpulan. Kan saya tak tahu siapa punya. Kan? Okay. Okay, kumpulan 4 saya dah besarkan. Nampak tu. Kumpulan 4 dah ada pendapat terbaik. Okey, kita masih menanti lagi 3 kumpulan untuk berbincang dan mendapat pendapat terbaik. Okey tak? Oh, kumpulan 2 ni dah banyak dah. Saya tak sempat terikut. Syafiah, okey tak Syafiah? Dina dah tu. Okey, yang baru masuk kumpulan 2. Kumpulan 2 ni video 1 kan? Okey, bagus. Okey, kumpulan 2. Kita menunggu kumpulan 1 dan kumpulan 3. Okay, saja je tak nak tarik jembut ni besar-besar. Bagi orang dah nampak. Okay. Ustazah, kumpulan 2 ni ambil video nombor 1 ke? Betul. Kumpulan 2 video nombor 1. Kumpulan 1. Bukan kita orang ambil Ustazah? Balkis kumpulan berapa? 1. Kumpulan 1 dengan kumpulan 2 video 1. Kumpulan 3 dengan 4 video 2. Share. Okay. Jangan confuse. Syafiah punya besar dah tu Okay, kumpulan 1. Boleh pilih yang terbaik. Ketua Saida, sudahkah berbincang bersama teammate? Okey tak? Boleh bincang tak? Boleh sekejap. Alright. Okay, saya tunggu. Tapi jangan lama sangat. Nanti kita tak sempat mengira. Kita nak kena mengira hari ni. Okay. Ustazah, Ya. bukan yang defisit tu Apa Saida? nak tingkat muka surat 5 tu. Nak kena tekan tadi pinat dulu lepas tu baru bawa ke surat 5. Okay, jap. Ataupun saya bantu. Yang mana Saida yang terbaik? Yang Balkis ke? Yang Alia ke? Yang Balkis Yang Balkis. Okay, saya try. Okay, jap.
Oh, nampaknya yang Balqis ni, saya faham. Maksudnya kita kena, kalau yang kita pilih tu kena copy je. Kena copy. Lepas tu saya tolong untuk kumpulan 1. Saya dah kumpulan 1 kan? Okay. Pergi kat gambar pula. Sticky note. Okay. Kumpulan 1. Alright. Kumpulan mana lagi perlukan bantuan? Mari saya tolong. Masalahnya saya pergi salah tampal pula. Ya Allah. Okay. Best Zaza main jambut ini. Betul lah kan seronok. Siapa buat besar sangat ni? Muka surat 5 ni. Siapa punya pendapat besar now ni? Saya tak boleh tampal dah. Okey, siapa yang bermasalah boleh bagi tahu saya. Saya tolongkan. Macam kumpulan 1 ni saya tolong buatkan. Okay. Sebab bagi tahu yang mana pendapat terbaik, so saya tolong tampal. Saya kumpulan 1 settle, kumpulan 2 settle, kumpulan 3. Zaza boleh tolong tak? Boleh. Mana dia yang terbaik dia? Yang saya punya tu. Yang dia punya. Alright. Kuning. Okay. So saya copy paste je. Saya copy paste. Pergi dekat yang satu lagi. Sticky note. Dia saya nak ambil warna biru lah. Okay. Dia kumpulan 3 kan? Alright. Okay, jom. Dah sekarang ni dah cukup bermain-main dengan sticky note. Saya tahu ada orang tengah main Jamboard. Dia tengah melukis-lukis dekat Jamboard. Kan? Ada orang sedang melukis kan? Okay, so sekarang ni jom bincang pemerhatian sekejap. Nampaknya ada yang dah memilih yang terbaik. Okay. Macam tu je lah. Kita susun gitu. Nampak kan? Anak-anak nampak tak kumpulan pandangan terbaik ni? Nampak. Okay, jom kita bincang. Okay, saya rasa lagi best kalau tuan punya badan yang membacakan pendapat dia. Okay, silakan kumpulan 1 Balqis. Pemerhatian saya ialah semakin kuat tekanan yang dikenakan per botol, semakin jauh jarak air terpancut. Okay, semakin kuat tekanan, semakin jauh jarak air terpancut. Alright, sebab tadi ada bagi tekanan kan. Balqis, sama tak pancutan lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga? Berlainan. Berlainan. Tapi bila kita bagi tekanan, adakah ketiga-tiga lubang terpancut lagi jauh? Lagi jauh, tapi lainlah dia punya jarak tu. Yes, betul. Alright. Sekarang ni kumpulan 2, tak ada nama dia. Siapa tadi? Yang siapa punya owner punya pendapat ni, silakan. Saya. Oh, tuan dia tu. Alright, pakai baju belang. Okay, silakan. Lubang paling bawah memancut air paling jauh berbanding lubang paling atas. Kenapa Dina bawah tu pancut lagi jauh daripada yang atas? Sebab tekanan lebih tinggi. Sebab dia duduk bawah sekali kan, so tekanan lagi tinggi, maka dia pancut air tu lagi jauh daripada yang sebelah atas. Sebenarnya pendapat anak-anak ni saya boleh susun tau. Yang Dina ni pendapat pertama sebelum ada tekanan, yang Balqis ni pendapat kedua setelah botol tu kita bagi tekanan. Betul kan? Kita boleh susun macam jigsaw. Alright, sekarang ni kita tengok kumpulan 3. Silakan dia. Yang ketiga, apabila picagari di atas ditolak, picagari di sisi akan terkeluar kerana diberi tekanan. Tekanan dari mana dia? Dari picagari yang ke atas tu. Yes. So, picagari yang bawah tu terkeluar sebab dapat tekanan daripada picagari atas. Betul ke macam tu dia nak cakap? Betul. Alright. Okay, thank you so much dia. Okay, yang keempat ni, siapa punya ni? Silakan. Saya. Silakan Huda. Apabila air di dalam picagari yang terletak di atas penutup botol ditolak, picagari-picagari yang berada di sisi botol akan ditolak ke atas disebabkan daya. Picagari kat sisi tu naik atas? Bukan kat atas ni, maknanya ke atas terbuka benda tu. Keluar pula dia naik Keluar. Aduh, terkejut saya picagari sisi tu naik ke atas. Dia jadi roket tu kan tu. Kenapa dia bergerak keluar tadi Huda? Sebab daya yang picagari ke atas penutup. Dia buat apa? Picagari kat atas penutup tu dia? Dia tolak.
Tolak so dia bagi Tekanan. Perasan tak tekanan tu disebarkan ke semua picagari? Perasan tak? Perasan. So sebenarnya dalam suatu bendalih, bila kita bagi satu tekanan dekat mana-mana arah, semua keseluruhan bahagian bendalih tu akan dapat tekanan. Faham kan? Bukti je dekat picagari tu tadilah. Cucuk kat atas, kat bawah keluar. Kalau ada picagari sebelah tepi, sebelah bawah kan kita tolak dia kat atas, yang tersisi tu akan terkeluar. Tu boleh buat kajian tu. Kalau belah bawah macam mana pula? Alright, Alhamdulillah. Saya harap anak-anak semua nampaklah sebenarnya walaupun video tadi mungkin tak berapa berkualiti kan. Tapi baguslah anak-anak. Ya. Boleh Anis. Kan dekat Zaza punya video tadi, atas dia tu ada belon. Bukan. Atas dia tu ada apa nama dia? Corong. Sebab saya masukkan dekat mulut dia kan kecil. So susah nak masuk. Ustaz susah nak masuk. Saya letaklah corong. Kan hujung-hujung tu ada soalan saya. Salah lah. Perasan tak? Salah lah. Apa yang salah kat video 1 tu? Corong. Corong tu salah? Okey, betul. Salah dekat corong tu. Sepatutnya Sebab dia tak tutup. Bagus Hani. Sebenarnya ada kesalahan yang telah kami buat tadi, iaitu corong tu sepatutnya dikeluarkan, tutup, baru kita buka air tu. Itu lagi tepat. Okay. So siapa-siapa kalau boleh bantu saya buatlah video cantik. Ni saya dengan ustaz orang tua tak cantik duduk dalam video. Anak-anak kan semua comel-comel. Buatlah video cantik. Boleh share. Kan. Nanti ilmu ni berpanjangan. Cewa nak bujuk. Okay, siapa yang pandai bolehlah bantu saya dengan ustaz buat video. Ni muka orang tua kat situ tak cantik lah. Korang tolonglah. Okay. So sekarang ni betul lah apa yang kita dah bincang tadi daripada video 1 tu kan. Sebab sepatutnya kita tutup. Betul Hanis cakap tu. Patutnya kita tutup botol tu. Barulah kita dapat tengok macam mana air tu, pancutan air tu lebih baik kan. So kenapa macam Dina kata, Dina. Kenapa Dina kata yang kalau yang sebelah bawah tu pancut lebih jauh? Sebab tekanan dia lagi tinggi. Okay. Alright. Kemudian yang picagari tu semua orang dah nampak bila picagari atas bagi tekanan, picagari bawah semua akan terkeluar sebab menerima tekanan. Dan nampak sama. Kan serata. So itu adalah pemerhatian kita daripada video 1 dan video 2. Okay, kita tak boleh lama-lama ni anak-anak sebenarnya. Sebab banyak lagi aktiviti kita nak buat, tinggal lagi setengah jam, ya Allah. Okay, bila botol yang tertutup, kita bagi tekanan dari luar, tekanan akan disebarkan secara seragam dalam air. Paling senang nak tengok kan yang picagari tu lah. Kita bagi tekanan dari atas, picagari tu serentak keluar. Itu namanya seragam. Tekanan yang disebarkan tu seragam. Okay. So botol yang tertutup, bagus Hanis isu botol yang tertutup yang saya salah tu tadi tu. Botol yang tertutup tu adalah dinamakan sebagai sistem tertutup. Okay. Kalau sistem tertutup, maksudnya tidak adalah bendalih tu boleh keluar dengan masuk daripada sistem tu. Okay. So maksud sistem tertutup ialah suatu sistem fizikal tu di mana jirim dia tak dapat masuk atau keluar dari sistem tersebut. Jirim ni macam dalam botol air ni air lah. So air ni tak boleh masuk, tak boleh keluar. Dia duduk dalam tu je. Apa juga tekanan yang kita bagi, dia duduk dalam sistem tu je. Itu adalah sistem yang tertutup. So botol yang tertutup adalah sistem tertutup. Ingat sistem tertutup adalah sistem di mana jirim dalam sistem tu seperti air atau minyak, dia tak boleh keluar daripada sistem tersebut. Okay. So sekarang ni kita dah tengok sistem tertutup kan. Alright, sekarang ni kita akan pergi pula kepada yang kedua, iaitu untuk faham balik daripada dua aktiviti tadi tu, kita dapat tengok tekanan disebarkan secara serata dalam bendalih. Okay, nak tanyalah Hanis, apa maksud bendalih Hanis? Dia bendalih tu bendalih ni Zaza nak apa yang saya faham ke? Apa yang Hanis faham tentang bendalih? Bendalih tu cecair. Cecair saja? Cecair. Yes. Dan ada lagi satu, gas. So bendalih ada dua, cecair dan gas. Pepejal bukan bendalih, okay? So penyebaran tekanan akan jadi seragam, akan jadi sekata dalam suatu bendalih yang tertutup, dalam satu bendalih dan sistem yang tertutup, macam air dalam botol tadilah. Dan penyebaran tekanan tersebut adalah seragam. Sama je pada keseluruhan bendalih, sama je pada semua arah. Okay,
Ini semua sebenarnya adalah kita panggil sebagai prinsip Pascal. Prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal tu apa? Prinsip yang menyatakan bahawa penyebaran tekanan dalam bendaleh, dalam air ke, dalam gas ke, dalam minyak ke, dalam satu sistem yang tertutup. Syarat dia mesti sistem tertutup bukan terbuka, adalah seragam, adalah sama pada keseluruhan bendaleh tu dan sama pada semua arah. Okey, itu maksudlah tentang prinsip Pascal. Okey. Alright, sekarang ni kita nak uji minda balik semula, nak fahamkan balik tentang prinsip Pascal dan sistem tertutup tu. Okay, prinsip Pascal dan sistem tertutup. Saya akan kemukakan soalan, jangan bagi jawapan lagi. Nampak tu bibir siapa yang merah sekarang? Jangan cakap apa-apa. Okay, dan anda kena key in dalam Slido sebentar lagi. Alright, bersedia untuk tengok soalan? Okay. Itu namanya peralatan Pascal. Dia ada liang-liang halus tau dan dia ada ombor. Kita boleh masukkan air. So bila tengok soalan dia, Raja 1 menunjukkan pancutan air yang keluar daripada bekas bila satu daya dikenakan ke atas ombor. Bila kita tolak ombor tu, air akan terpancut keluar daripada liang-liang halus dia lah. Okey, mengapa, soalan dia, mengapa air terpancut keluar secara seragam ke semua arah? Kenapa sama je semua arah? Okey, itu soalan dia, okey? Soalan dia, kenapa bila kita kenakan daya pada ombor, air terpancut secara seragam dalam semua arah? Okey. Ombor tu apa? Ombor tu apa? Ni, dekat gambar. Macam mana nak cakap ombor tu? Ada ke dekat? Tahu tak pam racun? Kita tengok tak pam racun yang kecil tu? Kita boleh dia boleh bergerak masuk keluar. Tekan, lepas tu sembuh kan. Itulah ombor. Dia maksudnya ada bahagian yang bergerak dalam satu silinder. Kan itulah ombor. Dan dia kedap. Maksudnya air ni takkan terkeluar. So bila kita tolak ombor tu, air akan terpancut. Tapi pancutan dia seragam. Maksudnya sama je jarak pancutan dia. Macam botol air tadilah. Botol air tu tak sama sebab dia tinggi ke bawah kan. Tinggi daripada tinggi ke rendah. Tapi peralatan Pascal ni bila kita tolak je dia punya air, dia akan terpancut secara seragam. Okey. Soalan dia, kenapa air terpancut secara seragam ke semua arah? Okey. Bersedia untuk memberi jawapan? Yang ni semua orang kena bagi jawapan sendiri. Okey. So kita boleh scan QR code untuk terus masukkan jawapan, atau siapa yang pakai link masukkan balik 247448 tadi. Jangan ada space, cantum je. Okey, silakan beri jawapan. A, lubang-lubang yang ada dekat permukaan bekas adalah kecil. Okey, soalan dia, kenapa air terpancut keluar secara seragam ke semua arah? A, lubang yang ada dekat permukaan bekas adalah kecil. B, daya yang dikenakan tu seragam. C, tekanan yang dikenakan tekanan yang dipindahkan adalah seragam. Dan D, luas ombor adalah kecil. Alright, silakan, baru 3 orang memberikan respon. Daya ke tekanan? Dia nampak confused kat situ tu. Ada nampak 2 pilihan jawapan yang berbeza. Daya yang dikenakan adalah seragam atau tekanan yang dikenakan yang dipindahkan adalah seragam. Maksudnya asal daya atau tekanan yang anak-anak confuse ni dari ombor. Tekanan ke daya yang dipindahkan secara seragam? Ataupun lubang-lubang tu, lubang-lubang yang ada dekat permukaan liang tu kecil sebab tu dia terpancut seragam je kat semua arah. Okay, separuh lagi. Come on. Baru 9 orang. Come on. Which one yang betul? 12 orang. Tekanan ke daya ke sebab lubang? Ke sebab ombor tu kecil? Kenapa air tu terpancut seragam je kat semua arah? 13 orang. Semua takut tadi macam ternampak ada yang dah terkeluar kan. Ada okey tak? Ada masalah tak? Saya tak tengok pula dalam WhatsApp, dalam Telegram.
kelas. Kalau ada masalah boleh cakap dalam Telegram kelas. Grup, kalau grup jenuh pula saya nak tengok satu-satu grup kan. Ini bukan activity grouping, ini individu. Okay. Alright. 3, 2, 1. Ada siapa-siapa yang belum bagi jawapan? Tiba-tiba tambah 14. Ada tak yang belum bagi jawapan? Sekejap Zah, Hayati tengah typing. Oh, dia tengah typing. Okay, Hayati. Okay, come on Hayati. Kenapa air terpancut keluar secara seragam ke semua arah? Zah, dia tak dapat tekan. Alah, siannya Hayati. Hayati tulis Hayati. Jawapan A. Boleh Hayati tulis je. A ke B ke C ke D. Tulis huruf je. Nanti saya tolong tambahkan kat situ. Mengadalah Balkis. Okay, thank you Hayati. So Hayati kata C. Okay. So anak-anak, sekarang ni dia kata, kita patah balik Alright. Dia kata tekanan, mengapa air terpancut keluar secara seragam ke semua arah. Okay. Kita sebenarnya kena patah balik prinsip Pascal tadi. Saya patah balik sekejap saya patah balik slide. Prinsip Pascal kata apa? Prinsip Pascal kata penyebaran tekanan yang dikenakan pada bendalih. Dia bukan sebut daya, dia sebut tekanan. Tekanan yang dikenakan pada satu bendalih dengan syarat satu sistem tertutup. Tadi tu sistem tertutup sebelum dia buka liang Saran satu sistem tertutup adalah seragam. Tekanan tu adalah seragam pada semua arah. Okay. Tu sebabnya dia terpancut secara seragam. Kerana tekanan yang dikenakan adalah seragam. Okay. So kalau soalan ni tadi, mengapa air terpancut keluar secara seragam ke semua arah bila satu daya dikenakan ke atas omboh, daya tu menghasilkan tekanan. Tu yang ramai yang confused tu. Daya yang dikenakan ke atas omboh tu menghasilkan tekanan. Dan tekanan tu dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalih. So, jawapan yang tepat adalah C. Ramai yang jawab betul. Alhamdulillah. Yang jawab A dengan B ni okey ke tak okey? Faham tak kenapa tekanan? Atau ada sesiapa yang confused? Boleh tanya, macam ni kok ada yang confused ke? Okey ke tak? Alright. Okay. Saza. Anis. Okay, sama. Tekanan dengan daya tu tak sama Daya, kita bagi, daya tadi kita tolak kan? Bila kita tolak, so sebenarnya apa yang berlaku ialah daya tu akan menghasilkan tekanan kerana daya tu akan bertindak dengan luas permukaan omboh. Sebab tu daya tu menghasilkan tekanan. Nanti kita akan belajar. Okey, tak apa. Mungkin sebab anak-anak pun blur. Mana datang tekanan? Tadi kata daya yang tolak omboh, tiba-tiba tekanan pula terhasil. Mungkin Anis confusekan macam tu kan? Okey, tak apa. Kejap lagi kita belajar tentang hidrolik, kita nampak, oh betul lah daya yang menghasilkan tekanan. Okey, boleh Alright. Okey, so kita bergerak. Soalan tersebut berkaitan dengan prinsip Pascal ni saya dah huraikan tadilah. Okay, so kita dah tengok maksud sistem tertutup tadi. Kita dah tengok prinsip Pascal. Sekarang ni kita nak kira tau. Okay, kita nak kira terus. Kita nak tengok aplikasi lah prinsip Pascal dalam kehidupan seharian. Okay, lazimnya prinsip Pascal ni diaplikasikan dalam sistem hidrolik. So banyak sistem lah kat dunia ni. Prinsip Pascal tadi yang menyatakan tekanan ke atas suatu bendalih dalam satu sistem tertutup akan disebarkan secara seragam dalam semua arah. Okay, itu tu diaplikasikan dalam suatu sistem namanya sistem hidrolik. Okay, so apakah itu sistem hidrolik? Okay, sekarang ni fahamkan betul-betul sistem hidrolik Sistem hidrolik ada dua, prinsip asas dalam sistem hidrolik dan fungsi utama sistem hidrolik. So apakah prinsip asas sistem hidrolik? Okay, prinsip asasnya ialah tentang pemindahan tekanan tadi. Pindahkan tekanan ke semua arah. So dia ada kaitan dengan prinsip Pascal. Pindahkan tekanan semua arah secara seragam dalam satu sistem tertutup. Okay, melibatkan bendalih. Okay, seterusnya tujuan dia untuk buat kerja berat.
Okay, so ni sebenarnya ada kaitan dengan jengkaut. First kita bincang tadi. Macam mana jengkaut tu boleh angkat tanah yang jisimnya besar, tapi pemandu jengkaut tu hanya tolak je. Hanya tolak dengan tangan je, tolak je. Dia tak perlu nak tolak sekuat-kuat hati macam itu untuk angkut, untuk gerakkan jengkaut kan. Dia hanya tolak dengan tangan je. Bagaimana jengkaut tu boleh buat kerja berat tapi pemandu tu hanya tolak je tombol ke controller dia ke dengan mudah. Okay. Dan sistem hidrolik ni akan menghasilkan satu daya output. Dia hasilkan satu daya barulah. Dan daya baru tu besar. Daya baru yang dihasilkan oleh sistem hidrolik ni boleh angkat beban yang besar. Contohnya boleh angkat kereta. Kalau tangan kita sendiri nak angkat kereta, boleh terberak. Tapi bila guna sistem hidrolik, bayangkan kereta yang kita kalau nak angkat sendiri tu susah, guna sistem hidrolik kita boleh tolak je tombol dia dengan ringan, dengan mudah. Tapi kereta boleh terangkat. Sebab tu dikatakan sistem hidrolik ni boleh menghasilkan suatu daya output yang besar yang boleh angkat beban. Okay. So, yang anak-anak kena tahu, daya input, daya yang kita bagi kat sistem. Contoh macam jentolak tadilah. Pemandu tu tolak controller. Itu daya input. So, daya dia kecil. Dan akan menghasilkan daya output yang besar yang boleh mengangkat beban yang besar. Beban yang besar tu tanah tadi. Atau beban yang besar, kereta yang boleh diangkat. Tu beban yang besar. So, how? Bagaimana daya yang input yang kecil menghasilkan beban yang besar? Tu yang kita nak tengok lah. Okay. So sekarang, ni lah tadi first awal kita tengok tadi. Okay. So sekarang ni beban tanah yang berat diangkat. Okay. Bayangkan beban tu diangkat oleh pemandu tu sendiri. Yang hoi itulah. Okay, so takkan mampulah pemandu tu angkat beban tu kan. Okay, dengan adanya sistem hidrolik, pemandu akan guna daya input yang kecil. Ini sebenarnya ulang balik yang saya terangkan tadi tu je. Dan menghasilkan daya output yang besar dan akan dapat angkat beban tanah yang berat. Okay. Okay. Persoalan dia, macam mana daya input kecil dapat angkat daya output yang besar. Okay. Itu yang kita nak tengok. So untuk menjawab persoalan tersebut, kita kena faham dulu operasi yang berlaku dalam sistem hidrolik. Okay. So apa yang ada dalam sistem hidrolik? Dia ada 2 silinder. Silinder tu ada omboh. Silinder beromboh tadi. Omboh tu apa? Yang boleh bergerak tu. Okay. Dan dia duduk dalam silinder. Okay. Dan dia kedap. Okay. Dan luas silinder tu berbeza. Maksudnya dia kena ada 2 silinder. Satu luasnya kecil, satu luasnya besar. Ni contoh. Ni contoh paling ringkas. Contoh paling ringkas lah. So 2 silinder, kita nampak ada 2 silinder. Satu permukaan kecil, cuba tengok 2 cm persegi je. Satu lagi permukaan besar, 100 cm persegi. Okey, sistem hidrolik terdiri daripada, mesti ada bendalih seperti minyak dalam sistem tersebut. Ini yang kata tadi, itu yang berkaitan dengan prinsip Pascal. Pascal kata apa tadi? Bila kita bagi tekanan pada bendalih dalam suatu sistem tertutup, tekanan tu akan disebarkan sama arah. Kat mana-mana poin-poin. Kalau kita tekan, macam ada tangan tu kan, dia tekan. So, tangan tu akan menghasilkan tekanan. Dan tekanan ni sama je kat keseluruhan sistem ni. Dekat mana-mana sekalipun. Okay. Sekejap, lupa. Kenapa guna minyak atau air? Sebab minyak atau air ni tak ada bentuk yang tetap dan tak boleh dimampatkan lah. Kalau ada bentuk tetap, macam mana dia nak mengalir kan? Okay. Alright. Berdasarkan prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan oleh omboh adalah sama dengan tekanan yang dikenakan oleh omboh kecil adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan oleh omboh besar. Okey, soalan dia macam mana nak kira tekanan? Ni yang Hanis cakap tadi tu, macam mana nak kira tekanan? Okey, tekanan sama dengan ni yang ni saya tengok tuan-tuan ni, macam mana pula daya boleh menghasilkan tekanan kan? Okey, tekanan sama dengan daya kita bahagikan dengan luas omboh. Itu sebabnya tadi yang peralatan Pascal tu dia menghasilkan tekanan. Sebab bila dia tekan, dia ada daya dan dia bertindak ke atas luas omboh. Itu sebabnya terhasilnya tekanan. Okay, Pascal cakap tekanan yang dihasilkan oleh omboh kecil ni sama je kat mana-mana arah. Termasuklah dekat omboh besar. So, tekanan dekat omboh kecil sama dengan tekanan dekat omboh besar. Okay, kalau tak faham terus sampuk. Terus sampuk saya je tau.
Okay. Macam mana nak kira tekanan pada ombak kecil? Formula tekanan, daya bahagi luas. Okay, daya bahagi luas. Kalau ombak besar pun sama, daya output bagi luas ombak besar. Okay, daya input berapa daya yang kita bagi? Okay, dekat gambar tu dia bagi 10 Newton. Bagi tekan dengan luas. Luas ni adalah 2 cm persegi. Luas ombak kecil lah. Sama dengan daya output, tak ada, dia tak bagi. Okay, bahagikan dengan luas permukaan ombak besar, 100. Boleh tak selesaikan? Anak-anak semua hebat matematik. Boleh selesaikan tak? Dapatkan daya output. Nak buat macam mana ni? Okay, mungkin ada orang suka darat silang. Ada orang suka, lupa pula nak tunjuk, itu 100 cm persegi. Ada orang suka pindahkan sahaja. Macam saya suka pindah je. Dari kat bawah ni pindah sebelah. Ini bahagi, pindah sebelah jadi darab. Betul kan? Boleh settlekan. Right, cuba settlekan. Dapat berapa jawapan untuk daya output? 500 ke? Berapa? 500. Semua orang dapat kan? Okay, so jawapannya daya output dia adalah 500. 500 apa? Unit dia apa? CM plus CM2. CM2. Betul ke? Daya. Okey, sekarang ni Ya. cuba tengok dekat depan, cuba tengok dekat skrin, dekat depan lah, dekat skrin. N. N tu Newton. Okey, cuba tengok dekat skrin. CM bawah, CM atas kita boleh potong. So dia mati je CM tu, CM persegi tak ada. Tinggallah N sahaja. So selesaikan, unit yang tinggal adalah Newton. Jawapannya adalah 500 Newton. Okey, sekarang ni renungkan. Kita bagi daya input kecil je 10 Newton. 1 kg sama dengan 10 Newton. Tu kena ingat. 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Okay, bayangkan kita letak 10 kilogram je. 10 kilogram pula. 1 kg je, 1 kilogram je. Tapi dia boleh mengangkat beban sehingga 50 kg. Tu maksud dia. Okay, alright. 10 Newton, tapi jangan bagi kg sebab sekarang ni kita kira daya. So dia mesti Newton. 10 Newton dapat mengangkat beban sebanyak 500 Newton. Sebab tu kita sangat memerlukan sistem hidrolik untuk memudahkan kita buat kerja. Kita bagi daya sikit je, tapi dia menghasilkan daya besar. Kan? Daripada kita angkat terus beban tu 500 Newton, tak larat. Lebih baik kita keluarkan daya input 10 Newton, kita boleh angkat beban 500 Newton. Dengan syarat kita bertindak ke atas sistem yang ada benda lir. Okey, so kesimpulan dia untuk prinsip Pascal ni lah pengiraan dia. Dengan adanya sistem hidrolik, daya input yang kecil dapat menghasilkan daya output yang besar dan seterusnya mengangkat beban yang jauh lagi berat. Jauh lagi besar. Okay. Alright. Sekarang ni, faham tak pengiraan sistem hidrolik tu? Okay tak? Okay. Alhamdulillah. Bagi simbol je kan? Okay. So sekarang ni kita nak try kira. Tapi kan memandangkan masa, saya macam agak risau. Sebab tinggal lagi 15 minit. So. Sempat Aisyah. Sempat. Boleh? Alright, Boleh. Terima kasih Kak. Okey, sekali minit pun tak apa. Tak apa nak tambah 2-3 minit atau 10 minit boleh ya? Boleh Zah. Alhamdulillah, terima kasih Puan Rashidah. Okey, so sekarang ni kita akan buat soalan. Jangan risau, soalan ni saya go through. Saya akan terus bagi kat grup masing-masing. So semua orang kena kira. Okey, macam saya pesan, kira elok-elok dekat buku anak-anak. Lepas tu snap, masukkan terus dalam Telegram. Okey, ketua kumpulan bincang, tengok pengiraan mana yang paling betul dan tampalkan pada Jamboard yang baru. Saya akan bagi Jamboard barulah untuk anak-anak tampal ikut kumpulan. Sebab semua soalan lain-lain tau. Okey, semua soalan lain-lain. Okey, saya akan postkan soalan dulu, lepas tu baru saya postkan link Jamboard. Baru saya postkan link Jamboard. Atau kalau anak-anak, saya rasa anak-anak boleh postkan kod. Macam tadi macam okey je kan. Atau kalau bermasalah bagi tahu saya tolong buatkan. Maksudnya bukan buatkan pengiraan. Buatkan tampalkan ke Jamboard tu saya tolong buatkan. Okey.
faham, anak-anak Nusantara memahami. Okay, so pilihan pertama letak je dalam grup kita yang besar tu. Siapa yang tak boleh, nak tampal dalam Jamboard, sebab sebenarnya dia kena save dulu gambar tu baru boleh upload dalam Jamboard. Tapi siapa yang tak boleh, letak je dalam grup besar kita, I Love Science tu, nanti saya akan savekan dan saya akan uploadkan. Tapi tulis nama kumpulan tau. Tak apa, nama kumpulan, tulis nama kumpulan berapa. Okay, so ketua kena main peranan pilih yang terbaik. Okay, tu pilihan kedua, siapa yang terror dengan Jamboard. Betul, tapi kan kita kan save dekat dalam kumpulan kita. So tak payahlah nama tulis nama kumpulan dah kan? Kan betul lah Hanis. Teruk saya kan. Thank you Hanis, betul. Tak payah tulis nama kumpulan dah. Dan wakil kumpulan boleh beri penerangan lah macam mana nak kira. Okay, so saya nak tampal sekarang kita punya mana Telegram. Okay, saya nak tampal soalan untuk semua orang, semua kumpulan. So Yati pun saya harap boleh tengok soalan lah. Okay, sebentar ya. Cari scroll dulu. Okay, ni kumpulan 1 punya. Forward. So, kita akan tengok semua orang tak sama. Okay. Forward. Ya. Jawapan setiap orang tu letak kat Jamboard, lepas tu pilih yang betul-betul punya. Jangan Dina, jangan. Jawapan semua orang up dia dekat dalam Telegram. Lepas tu pilihlah Dina, pilihlah yang terbaik, yang jalan pengiraan terbaik tu. Lepas tu satu je tampal kat Jamboard. Pilih yang terbaik, yang jalan pengiraan terbaik, tampal kat Jamboard. Faham tak Dina? Faham. Okay. So kumpulan 1 dah dapat soalan, boleh mengira sekarang. Group 2 on the way. Alright. Okay. Bincang tau. Dalam soalan saya tahu anak-anak semua boleh berbincang dengan baik. Okay. Kemudian kumpulan 3 sabar ya. Kejap, kumpulan 3. Grup 3. Boleh elok dalam buku nota. Lepas tu ambil gambar masuk dalam Telegram kumpulan. Ketua kumpulan pilih yang paling okey, yang paling betul dan selesaikan. Kejap. Nak forward grup 4. Jangan saya salah bagi kumpulan dah. Nombor dia dekat image tu Okay, sekejap saya check. Alright, silakan kira. Saya dah kira dah. Cuma ada mungkin anak-anak boleh confuse, ada satu soalan tu macam pelik sikit tapi tak apa. Kira je, nanti kita bincang. Okay, so kita nak tengok kumpulan 1. Wah, bagus. Saya dah bagi formula. Daya input. Okay, nanti saya bukakan formula dia dekat screen. Kumpulan 2 dah dapat, kumpulan 3 dah dapat, kumpulan 4 dah dapat. Okay, siapa-siapa yang nak tengok formula, saya akan papar dekat screen. Tetapi kan, saya nak letak link Jamboard dulu. Formula tadi. Ni formula tadi. Okay. Tak apalah link Jamboard, saya guna handphone je. Okay, saya kecilkan skrin sebab nak buka Telegram. Okay. Dah siap. Siapa yang dah ni? Oh, Balkis. Dah siap, up je terus jalan pengiraan dalam grup masing-masing. Okay, saya nak bagi Jamboard jap. Saya bagi link Jamboard dalam grup kelas. Okay, dan saya bagi dekat chatting juga. Chatting. Okay.
Kalau ada masalah dengan Jamboard tak boleh cakap je, biar saya tolong. Okay. Alright. Tengok Jamboard. So yang ni saya dah boleh close. Sepakat untuk setuju, settle. Sekarang ni jom kira sama-sama. Aktiviti jom kira sama-sama. Sekejap saya open Jamboard. Bantu kawan-kawan kalau ada yang tak boleh kira ataupun tak sama. Okay. Jamboard telah tersedia. Tampak kat whiteboard masing-masing je. Okay. Saida, okey Saida? Ustazah. Ya, Dina. Macam mana? Ustazah boleh tolong letakkan gambar? Boleh. Okey. Tengok grup. Okey. Masukkan dalam grup kelas. Ustazah, Oh, ya. yang tadi punya tu nak padam ke? Tadi punya tak adalah. Saya dah buka Jamboard baru. Oh, link dia salah bagi dalam grup Dah. Dalam grup Telegram. Dina letak dalam Telegram. Saya, alright. Dah kan? Okay. Okay. So, Dina kumpulan 2 kan? Okay, saya tolong. Sekejap Dina. Ya. Kipas awak masuk dalam telinga saya. Sorry Ustazah. Tak apa. Okay. Alright. So, saya sedang upload jawapan daripada grup Dina. Okay, Dina, bincang kawan-kawan siapa yang akan present, bukan present lah, terangkan macam mana nak kira ni. Apa saya tulis tadi ya? K2. So, oh comel. Kena besarkan ni. Tak nampak. Okay, dah boleh upload. Nak besarkan. Dia kelabu asap sikit. Okay, Dina dah pilih siapa yang akan bentang? Belum dah. Decide. Bincangkan kawan-kawan siapa yang akan bentang tentang pengiraan ni. Agak kelabur sikit. Tapi nampak lah saya rasa. Jawapan pun dah nampak kat situ kan. Ini kita buat latihan yang mudah je lah kan. Okay, kumpulan lain ada nak minta tolong? Cik menawarkan khidmat bantu. Macam salah Hayati. Ambil gambar je lepas tu share. Mana yang betul bincang. Kalau tidak kita tak tahu betul ke tak. Kumpulan 1. Ni kumpulan 1 Saidanya dah cantik. Saida okey tak? Nak saya bantu tak? Okey, tapi kena tunggu dorang. Tengah tunggu kawan-kawan. Okey. Ustazah dah Ustazah. Saya boleh sepiah. Kat mana? Kat mana? Siapa tu?
Laila. Yang mana grup siapa? Grup mana? Saya tak nampak. Sarah dah sudah. Ke Huda? Huda Bukan? Pilih yang terbaik. Kalau ada masalah nak tampal beritahu saya. Tak apa, saya tolong. Sebab mungkin nak download Jamboard saya lupa nak pesan. Dina siap buat poll. Oh, saya dah tampal. Okey, grup 1 dah ada jawapan. Grup 2 pun dah ada jawapan. Sebenarnya saya boleh tanda dah ni. Tapi kita dengar pembentang. Grup 3, Dia. Okey tak Dia? Nak saya tolong tak? Dia. Ada tengah buat Zaza. Okey. Dia, Yati dengan Anis. Sarah and the gang? Sarah ada tak ni dalam ni? Tadi Sarah dah terkeluar. Huda, macam mana Huda? Saza dah send dekat grup sains. Dah send a good sign. Oh, okay. Laila punya ni maksudnya jawapan untuk kumpulan 4 Okay. Okay, 4. Okay. So sekarang saya upload. Laila tengok kod saya salah pilih dah banyak dekat saya punya ni. Takut saya salah pilih gambar belakang. Okay. Alright. So kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 4 ngam. Sekarang kita tunggu kumpulan 3. Okey tak Dia? Cepat. Tapi saya macam tak dapat jawapan je. Tak dapat jawapan? Ada 3 orang ni. Okey, kalau macam tu saya okey. Ataupun saya boleh open. Okey, saya boleh open kalau ada sesiapa boleh bantu. Okey. So, anak-anak boleh tengok dekat skrin soalan nombor 3. Soalan nombor 3, kita bantu Dia dengan kawan-kawannya. Ada siapa-siapa boleh bantu bagi tahu saya nanti saya savekan. Cuba yang lain kira. Saza, Ya Anis. saya dapat jawapan tapi saya tak boleh kira sebab saya terus dekat kalkulator. Tengok tu macam mana saya nak tampal kat situ. Nanti nak bincang macam mana budak Anis ni. Macam ni. Nak type, boleh tak type? Guna text saja kat Jamboard tu. Oh tapi Anis pakai komputer kan? Dah buka Jamboard ni belum? Dah. Bolehlah type kat situ. Jap try. Try type jalan kira. Kalau boleh lah. Kalau ada yang lain dah sudah dapat ke, boleh bagi tahu saya. Di samping Hanis menaip, kita boleh juga tampal lagi satu jawapan kalau ada pilihan. Atau dari grup Dia sendiri ke. Aina okey tak? Tak dengar suara Aina hari ni. Aina ada tak ni? Kan Aina pun keluar masuk. Ada siapa-siapa boleh bantu kumpulan 3 selain sekarang ni Hanis dia dah sedang menulis atau kawan-kawan lain boleh bantu? Boleh. Okey, Dina boleh hantar gambar dekat grup? Boleh? Kejap Okey. Saya tolong upkan. Tadi saya tak perasan Sarah punya mesej dengan Laila. Okey, sikit lagi nak siap. Balkis, boleh buat tak Balkis?
Tu dia type je. Jawapan dia 60. Ha tu. Dina tak nampak lah Dina. Mana jawapan dia Dina? Saya nampak jalan kira je. Jawapan dia saya tak nampak. Ada ke tak ada jawapan dia? Ya Allah betul-betul. Salah pula. Tak ada. Masalahnya saya nampak jalan kira, saya tak nampak jawapan. Kawan-kawan yang lain. Ini namanya apa yang penting, kerja sama. Ya. Cian dia. Dia okey tak dia? Anis? Oh Anis ni dah siap ni. Tapi warnanya menariknya. Tapi saya nampaklah jawapan. Okey. Saya rasa saya nampak jawapan. Dah Anis punya jalan kira ni cantik. Cuma dia pergi pakai pen oren. Kejap tukar. Kelakar lah Anis ni, ya Allah. Okey, Dina kata dah sudah tadi. Saya tengok jap. Barulah betul. Ni siapa? Saidahnya. Sekejap saya tengok. Okey, saya pilih Okey, Saidah dah siap. Hanis. Okey. Saya ambil Hanis ni lah sebab Hanis ni tegak. Okey, so ni kumpulan 3. Dia boleh cuba study. Dia yang kumpulan 3. Dia, Aina, Anis. Tapi Anis ni betul. Anis lah terang. Anis terang kumpulan 3-nya Anis Cik saya pula decide. Padahal suruh ketua decide. Okey, kejap. Anis Sofia boleh bantu untuk penerangan kumpulan 3. Alright. Okey, semua dah ready belum untuk membentang? Don't worry lah, tak ada apa pun. Yang penting letak bagi tahu kat mana umur besar. Okey, dah ready. Okey, so kita patah balik ke Jamboard pertama. Oh, anda faham tak? Oh, mak ai. Takutnya saya. Okey, silakan. Kumpulan pertama, pembentangnya. Boleh bacakan soalan dan terangkan cara mengira. Ini soalan Kak Ena. Berapakah dayung diperlukan oleh omboh P untuk mengimbangkan beban 500 Newton pada omboh Q? First, tengok dulu 500 N tu dekat omboh Q ke omboh P. Jadi isikan, keluarkan dulu maklumat tu 500 N dekat omboh Q. Lepas tu bahagi dengan 0.5. Sebab 0.5 tu dekat omboh Q. Lepas tu sama dengan sekarang nak cari P. So P tu tulislah X atau P. Lepas tu per dengan 4 sebab dekat omboh P tu ada 4 meter. Lepas tu buat darabkan 500 N dengan P. Lepas tu baru bahagi. Jadi dapat 40,000 Newton. Okey, dapat 40,000 Newton. Anak-anak, kita dah jadi confused kat sini kan sebab apa formula tadi tu. Jawapan jalan kerja Saidah ni dah cantik tapi kan nak lagi senang kalau kita tuliskan sekali formula dia. Apa maksud dia? Macam ni, tekanan, sekejap cuba saya tengok balik dekat. Ni, yang sebelah atas ni. Tekanan pada omboh kecil sama dengan tekanan pada omboh besar. Daya input bagi dengan luas omboh kecil sama dengan daya output bagi luas omboh besar. Sesetengah orang malas nak tulis tu sebab dah tahu dah. Tapi kita tahu masa ni tau. Nanti kan bila anak-anak nak buat revision balik, nak buat ulang kaji, alamak apa formula dek? Kan boleh lupa kan? So sebaiknya masa sekarang ni tengah study ni, tulislah dia punya formula. Lagi banyak menulis, lagi kuat dari ingatan. Banyak pesanan penaja. Okey, so jawapannya adalah betul. Tahniah kumpulan 1. Tu ada formula. Allah, formula duduk bawah pula dah. Okey, sorry Saidah tak nampak formula. Ke baru letak? Boleh letak saja. Boleh letak. Tapi okey lah, ni lah formulanya. Maksudnya,
kita kena letak formula ni ke atas. Saya tolong letak kat atas. Lepas tu barulah kita mudah nak kira. Kan? Okay, betul. Tahniah. Okay, nak cari pen lah. Sekejap pen merah. Bila lagi nak main-main? Kata Dina seronok main Jamboard. Okay. Alright. Kumpulan 1 settle. Kumpulan 2 silakan pembentangnya. Kenapa tak nampak? Dia kelab WhatsApp kena besarkan biji mata. Maaf ya, saya pakai pensel. Itulah tu. Okey, silakan Dina. Dina kan nak bentang ke ada orang lain? Tak. Nurul Syafia binti Abdul Habib. Okey, Nurul Syafia binti Abdul Habib. Silakan bentang. Oi. Ajar 3 menunjukkan jack hidrolik berapakah daya yang diperlukan untuk mengangkat model kereta itu? So formula dia, daya input bagi dengan luas omboh sama dengan daya output bagi dengan luas omboh. Apa ni? Sekejap, saya tak nampak. So kan formula dia suruh dia nak cari daya input kan. Daya input dia tak ada tau. So korang gantikan dengan X bagi dengan luas permukaan dia 0.02. Lepas tu sama dengan daya output dia dah bagi 4000 N tu apa? Newton. Lepas tu bagikan dengan luas permukaan luas omboh tu. Okey. Ya. Lepas tu korang tekan kalkulator dapatlah. Dapat berapa? Newton. Okey, betul. Jawapan dia 40 Newton. Okey, next. Tahniah. Mak ada orang tolong. Alright, kumpulan ketiga. Anis, silakan Anis. Ke dia ke? Ke Aina ke? Silakan. Okey Anis, silakan Anis. Mana soalan dia? Darjah 2 menunjukkan pemindahan tekanan bendali di dalam bekas tertutup. Okay. Berapakah daya yang mesti dikenakan ke atas omboh kecil bagi mengangkat objek 120 Newton di atas omboh besar? Mula-mula buat formula dia, daya input bahagi luas omboh kecil sama dengan daya output bahagi luas omboh besar. Lepas tu daya input tu macam tak tahu kan berapa dia punya nilai. Lepas tu bahagi dengan luas omboh kecil, luas dia 30 cm. Sama dengan daya output dia 120 bahagi dengan 60 luas omboh besar. Lepas tu tukar macam ni tadi? Pindah tempat. Pindah. Lepas tu 120 Newton tu darab 30 bahagi 60. Dapat 60. Dapat 60, betul. Okay, tahniah Anis and the gang dan semua-semua yang bantu kumpulan 3. Alright. Maaf tak letak formula. Tak apa, tapi Anis dia berjaya. Anis berjaya membantu Hanis untuk meletakkan formula secara verbal. Okay. Alright, the last one. Kumpulan 4, silakan. Okay. Okay, Laila. Mula cari daya input dia. Daya input dia 30 Newton. Lepas tu per dengan luas omboh kecil. Luas omboh kecil dia 25 cm persegi. Lepas tu sama dengan daya output. Daya output dia kita tak jumpa. Jadi boleh letak X atau boleh letak daya output je. Lepas tu per dengan 40 cm persegi. Okay, lepas tu pindahkan. Lepas pindah dia jadi 30 Newton darab 40 cm persegi bahagi dengan 25 cm persegi. Lepas tu jawapan daya output dia adalah 48 Newton. Okay, betul. Jangan lupa ni tau. Tak boleh direct guna kilogram, kena tukar kepada Newton dulu. Tahniah semua orang. Kalau kita nak darab dengan kalau kita nak tukar kilogram ke Newton, kita kena darab dengan 10. Kalau kilogram ke Newton darab 10. Betul. Okay, formula ni kena ingat tau yang ni. Kilogram nak pergi Newton darab 10 Alright. Okay, so kita akan teruskan.
Okay, kita tu pun dah terlajak masa tapi tak apalah, sekali-sekala bukan selalu. Selalunya sharp je dah habis. Tapi kita bersama ambil aura Puan Rashidah hari ni. So kita dah habis pun sebenarnya. Kita dah tengok sistem tertutup. Wah kecil now kejap saya besarkan sekejap jembut saya ni berwarna pula okay. Tutuplah jembut ni. Okay. Kita dah tengok sistem tertutup, kita dah tengok prinsip Pascal, kita dah tengok sistem hidrolik. Okey, tibalah masanya untuk ujian kendiri. Semua orang kena buat sendiri. Okey, cuma saya akan pastekan link dia. Okey. Tulis nama sendiri tau. Okey, sila layari link yang saya kongsi di ruangan chat. Okey. Alright. So saya akan tampal dululah link dia. Sekejap. Ini 2 soalan je, don't worry. Sekejap je nak buat. 2 soalan je, tak banyak pun saya bagi. 2 je. Okay. Ini namanya Class Kick. Class Kick ni anak-anak boleh tengok semua orang punya prestasi. Okay. Last. Okay, so saya letak dekat chat. Class Kick. Okay, masuk terus. Klik terus. Okay, saya letak juga dekat kita punya kelas Telegram. Siapa yang tak boleh tengok chat Telegram? Okay, masuk klik terus. So apa yang anak-anak kena buat? Okay, apa yang nak kena buat? Masukkan nama penuh. Tak payahlah nama penuh lah, nama panggilan. Okay, dekat ruangan name, klik go. Klik go. Jawab soalan yang diberikan. Dah jawab, klik angkat tangan, raise hand tu. Okay, sebab dia 2 soalan je. Dah siap, klik angkat tangan. Okay. Lepas tu keluar please check. Klik please check. Okay, klik please check. Okay, so sekarang saya nak buka kita punya kelas. Sekejap. So ni assignment kita. Apa yang anak kena buat boleh tengok dekat skrin. Saya dah kecilkan skrin. Tu. Masukkan nama penuh. Okay, bukan nama panggilan, nama pendek je. Klik go. Jawab soalan, 2 soalan je anak-anak. Dah siap, klik tanda tangan, tapak tangan tu. Lepas tu klik please check. Tolong check. Maksudnya macam tu. Bukan saya check, sistem akan check sebab saya buat buat soalan objektif je. Tak sempat nanti nak check semua orang kan. Okay. So saya bagi masa beberapa minit, 3 minit. Cukup tak? Cukup kot. 2 soalan je. Okay. Ada masalah bagi tahu So Anis dah dapat 1 markah. Oh saya nampak. Anis dah dapat 1 markah betul. Untuk soalan 1. Dina pun sama. Balkis pun sama. Huda pun dah dapat 1 soalan betul. Yang lain-lain sedang buat. Saida pun tahniah. Yang try tu saya buat malam tadi. Tak try saya tak tahu. Okey, Sarah sedang buat. Okay. Dua soalan je. Dan 1 soalan 1 markah. Aina soalan 1 betul. Saya terus voice kalau ada salah ke boleh tengok balik. Okay, setakat ni semua orang betul untuk soalan 1. Hadari Chamber. Chamber tu apa? Hanis soalan 1 betul. Huda pun sama. Laila belum muncul. Takut lain lah kan. Kiss ke Kes? Kes soalan 1 betul. Saya dah betul. Wah. Belum. Itu saya jawab semalam. Okay. Aina dah dapat 2 betul. Tahniah Aina. Bagi tepukan. Ustazah. Ya. Ya. Mana nak tekan angkat tangan tu? Mana nak tekan? Okey, kejap. Saya tengok dekat phone. Dina pakai komputer ke pakai phone? Komputer. Oh, yang belah kanan ni ke? Kan bawah tu dia raise dia up tu. kecil je. Raise up tu. Raise up. Tengok. Nampak tak raise up? Belah kanan. Put hand down. Okey dah. Ustazah, lepas tu Ustazah Syafiah tak boleh buka. Alah Safia sianya. Macam mana Safia, saya letak dekat grup Safia soalan dia, Safia letak jawapan dia. Saya tengok kat situ je. Ustazah, saya punya betul tak? Kejap, saya lihat.
Dah hang dah. Sekejap Kita bantu Safia. Kesian pula Safia nak kira tak dapat kira. Kejap Anis. Saya ambil soalan nak letak dekat Safia sekejap. Okay. Sekejap Saya pun tak ingat mana saya letak. Sini. Ada. Jangan worry Safia. Saya dah jumpa soalan. Okay. Sekejap. Loading pula. Group kita. Okay. Tu soalan 1. Siapa yang tak boleh buka, tengok dekat situ. Soalan 2. Ni biasalah kan kita kalau masalah lain ni, inilah masalahnya. Tetapi tidak mengapa. Cewa. Okay. I understand. Okay. Alright. Okay Safia, saya dah letak kat group. Safia cuba kira. Astaghfirullahaladzim. Balkis merepek tu. Okay, Anis betul semua, betul dua-dua. Dia dah betul dua-dua. Dina betul. Balkis dua-dua betul. Hanis dua-dua betul. Huda dua-dua betul. Naili cuba tengok balik Naili. Soalan 1, soalan 2 Naili betul. Soalan 1 Naili kurang tepat. Cuba cek balik Naili. Soalan 1. Nazira soalan 1 betul. Balkis dua-dua betul. Saidah dua-dua betul. Umi Maisara dua-dua betul. Yati soalan 1 betul. Naili cuba tengok balik Naili. Laila mungkin loading sikit kan. Sial Laila. Kak Zah. Ya, siapa tu? Balkis tanya dia punya soalan tu nombor 2 dia dah jawab ke belum? Dah! Mati tiba-tiba. Balkis dah dapat, dua-dua betul. Balkisnya Nazira dua-dua betul. Siapa punya satu tadi? Mana Balkis? Balkis tulis Kes je kan tadi kan? Mana nama dia? Sekejap. Sebab, okay macam ni lah. Bukan Kes lah Zah, tu Kiss. Kiss U-E-E-S, Kes lah. Kan dia Balkis. Dia dapat dua-dua. Dua-dua betul. Okay. Tanya semua. Naili tadi dah betulkan balik belum Naili? Yati dua-dua betul Tanya. Naili, okay Tanya Naili dah betul. Naili kena identify kenapa salah tadi Alright. Okay anak-anak untuk tidak membazir masa. Bukan bazir masa lah, tak bazir masa pun. Kita proceed. Okay, sebab dah habis dah pun. Okay, saya nak minta seorang je yang bagi tahu apa yang kita dah belajar hari ni. Seorang je. Kita nak sudah dah ni, dah nak habis dah. Okay, tapi kita suruh komputer, sistem internet yang pilih. Kita suruh dia orang pilih Okay, kejap. Alamak, kita nak suruh dia pilih, dia dapat pula buka. Ayo. Sekejap, sabar, itu iman. Sikit lagi. Sekejap Alamak, kalau macam ni tak apalah. Apa kata saya bagi volunteer je. Siapa boleh bagi tahu apa yang kita dah belajar hari ni? Siapa angkat tangan? Balkis. Okay, Balkis silakan. Balkis dah angkat tangan. Silakan Balkis, apa yang dah belajar hari ni? Kita dah belajar pasal prinsip Pascal. Prinsip Pascal. Lagi? Lepas tu kita dah tahu macam mana konsep tekanan dalam bendalih. Dalam bendalih, betul tu prinsip Pascal lah tu. Okay, lagi? Lepas tu cara kira. Cara kira apa tu? Sistem hidrolik. Sistem hidrolik, betul. Thank you Balkis. Ada siapa nak tambah tak? Saya offer. Ada siapa nak tambah? Silakan. Apa lagi yang kita belajar hari ni? Sistem tertutup. Sistem tertutup. Betul. Alright, thank you so much anak-anak. Kalau ikutkan saya puas hatilah. Maksudnya anak-anak dapat faham apa yang dah belajar hari ni, dah nampak lah. So saya harap anak-anak clear dan Slido saya pun dah mula tak nak munculkan kod dia. Tapi tak apalah. Ada kod dia. Sekejap Slido balik. Last. Sebelum berakhir, apakah perasaan anak-anak belajar selama 1 jam lebih daripada biasa? Dekat 2 jam dah ni. Apakah perasaan anda?
Type kan? Dengan satu patah perkataan je tau. Bukan satu huruf, satu patah perkataan. Okay, di sampai anda type tu, anak-anak type, saya nak tengok tadi kita punya kelas kick. Mungkin saya buka terlalu banyak, jadi dia wheel of name dah hilang. Okay, hilang. Tak apalah, wheel of name tu tak ada masalah pun. Kelas kick yang penting. Okay, setakat ni Alhamdulillah semua hijau. Sementara anak-anak menuliskan apa perasaan tu. Okay. Semua hijau ni maksudnya semua betul. Alhamdulillah semua betul. So, mencapailah. Best sangat-sangat. Nazira seronok. Best. Okay, Alhamdulillah. Okay, itu sahaja kita punya sesi perkongsian hari ini. Saya harap anak-anak semua dapat lah apa yang kita belajar. Cuma homework tetap ada. Homework tetap ada lah, nak mengukur kan. Tapi tak banyak, saya bagi satu muka surat je. Buku sains proses skill kita tu, muka surat 103. Tu je. Okay? Untuk hari Jumaat ni. Okay. Nanti saya cuba hari Jumaat ni kita buat sikit. Buat macam ni juga, main-main macam ni. Okay? InsyaAllah. Right. Yang paling saya seronok tengok, yang best sangat-sangat ni besar. Okay, itu sahaja. Saya nak minta Saidah bacakan wal'as dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Okay, anak-anak tu saja. Ada soalan boleh PM tepi Right, bye. Terima kasih semua. Ingat Ustazah Rashida. Sangat bagus. Tak jemu mendengar.